mana kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat, percayalah, yakinlah Allah sedang melihat. Jadi maknanya sekarang ni melihat Allah Ta'ala ni berarti kata lain adalah ingat Allah. Ingat Allah. Dan ingat Allah ni lah menjadi agenda kita sekarang. Kita nak ingat Allah. Alangkah malangnya hari ini Allah kata dalam surah Sajadah ayat 9, hakikatnya qalilan ma tashkurun, sedikit sangat yang ingat Allah. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh waja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah tiupkan roh dan jasad kita, di dalam jasad kita ni Allah bagi penglihatan, bagi pendengaran, tapi sedikitlah yang syukur. Ini ingat Allah, syukur ni ada Allah. Kalau mula pun dah tak betul, agak-agak ujung-ujung memang kita boleh betulkan di pertengahannya, tapi kita bimbang nak betul di pertengahannya perlukan kehancuran. Bimbang diingatkan dengan cara peringatan melalui ujian yang menyakitkan. Duit ni dunia. Bila dunia, sifat dia tinggal, sifat dia tipu, sifat dia fitnah. Soalannya, kalau kita terus pergi bersandar pada duit, maka kita akan kena tinggal, kena tipu. Itu makhluk atau kejadian. Bila kejadian, ada tak cara melihat makhluk? Ada tak Allah ajar cara melihat? Kan kita sekarang tengah belajar cara melihat, tidak? Jangan tengok duit. Kalau siapa tengok duit, jadi mata kita. Kaedah yang Allah ajar melalui kaedah Tariq Nubuwah. Qra bismi Rabb bikallazi khalaqa. Bacalah bismi Rabb, bismi Rabb bikallazi khalaqa. Nah, cuba tengok ni sedang Muhammad Allah SWT. Cuba tengok, perhati baik-baik. Cuba tengok. Pertama, kedua, ketiga. Bacalah dengan nama. Dengan nama siapa? Rabb. Nama siapa? Nama yang menjadikan duit. Duit tu kejadian tidak? Ya. Sekarang ni, duit kita dah ada nama. Sekarang ni, bila kita baca dengan nama yang menjadikan duit, Nabi kata, bermula dengan bismillah, dengan nama Allah. Baik, nama Allah ni lafzul jalalah. Itu anchor dia. Nampak? Bila dengan nama Allah, yang lebih khususnya apa? Khususnya adalah rezeki. Okey, pecahan lagi, kaya. Sebab kaitan kaya dengan rezeki ni seringkali dikaitkan dengan duit. Maka ini satu kemuliaan. Allah muliakan kita. Yang mana kita ni hina, tapi Allah muliakan dengan tempat yang mulia, dengan majlis yang mulia, dengan amalan yang mulia. Alhamdulillah, apabila Allah muliakan, Allah berikan kemuliaan untuk mengimarahkan kembali masjid. Subhanallah. Satu perkara yang sangat indah. Asal kita itu hina, dari air mani yang hina. Namun apabila Allah nak muliakan kita, maka Allah letakkan kita di tempat yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Allah itu mengatasi hak segala-galanya. Kita tunaikan hak Allah dahulu, barulah hak kita ini akan disempurnakan. Hak Allah ni, Allah suruh iblis, yang mana sebelum itu Azazil lah. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Dan hidup kita ni bermula dengan kisah iblis lah. Dan kisah Nabi Adam AS. Bermula kisah Nabi Adam AS, kisah iblis itulah datangnya cerita kita. Iblis diberi tugas, ada dua. Nabi Adam AS diberi tugas, iblis yang nama Azazil pun diberi tugas. Iblis gagal melaksanakan tugas, Nabi Adam AS berjaya melaksanakan tugas. Kata iblis ni, dia pencetus. Apa cetusan dia? Dia akan cetusan dia adalah mencetuskan perbalahan, mencetuskan provokasi. Kerana apa? Rasa diri berkuasa. Baik, maka bila diri merasakan aku berkuasa dan mulia, itulah yang akan hancur binasa. Hak kita akan terlaksana dengan sempurna. Memang, tak usah bimbang, hak kita memang macam-macam benda yang kita nak kat muka bumi ni, setelah kita menyempurnakan hak Allah terlebih dahulu.
ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Abulaka bidamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama dan selama-lamanya marilah kita sama-sama memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan arti kata sebenar-benar syukur yang hadir dari hati kita ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua ini benar-benar tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang Allah redai di atas sebab kita syukur pada Allah SWT. Dengan arti kata kita benar-benar mampu menilai setiap yang ada pada kita ini semuanya dengan izin Allah, kudrat Allah dan kurniaan Allah SWT. Alhamdulillah, ketemu lagi kita pada malam ini dalam siri kuliah pengajian online dalam kitab Lisanul Haqq, kalam-kalam kebenaran. Jadi terima kasih kepada yang dah bersiaran dengan saya pada malam ini, alhamdulillah, dan setia menanti, Masya Allah, setia menanti sehingga kita bersiaran. Kalau mula lambat tu maknanya saya habis lewat kuliah dan ada perbincangan sikit dengan jemaah, insya-Allah. Baik, jadi untuk memberkati lagi majlis kita pada malam ni, meneruskan kajian ilmu kita mulakan dengan ummul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga-moga Allah berkati kita semua, insya-Allah, dengan membukanya dengan ummul kita Al-Fatihah, maka terbuka jugalah hati kita untuk menerima segala ilmu yang kita pelajari pada malam ini, dan Allah bukakan kita kefahaman yang benar-benar hadir dari hati. Dan inilah natijah kepada majlis ilmu. Bila kita benar-benar perbetulkan niat kita kerana Allah, kita minta mohon pada Allah dengan doa, kita dengan mulakan dengan ummul kita Al-Fatihah tadi, maka Allah akan berikan kita kefahaman. Ingat, kefahaman itu dari Allah. Dan itu satu kurniaan yang cukup besar, ya. Natijah daripada hasil menuntut ilmu ini adalah Allah berikan kita kefahaman. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang Allah nak berikan dia kebaikan. Ingat, once bila Allah nak bagi seseorang itu kebaikan, ingat, bukannya diberikan kebendaan, tetapi diberikan kefahaman. Jadi pada malam yang penuh barakah ni, dalam tajuk yang kita nak terus syarahkan adalah punca berlakunya salah faham. Dan masih dalam membicarakan Lisanul Haqq, kalam. Dalam perbincangan kitab Lisanul Haqq ini, kita akan memperhalusi bagaimana nak kita memahami akan kata-kata kita. Sebab menjaga iman itu dengan menjaga lisan. Ingat, siapa yang gagal menjaga lisan bermaksud dia gagal menjaga beriman. Siapa kata? Nabi yang kata. Jadi dalam konteks agama tu, dalam konteks agama, disebut saja agama, maka pecah kepada hakikat dan syariat itu bermaksud pada syariat, agamanya pada Islam.
yakni solat. Maka siapa yang solat, maka dia Islam. Nabi kata mafhum hadis, yang tak solat kafir. Yang bezakan Islam dengan yang bukan Islam adalah solat. Baik, solat. Baik, terus dia mengucap syahadah, lafaz. Jadi jelas dia Islam. Baik. Keduanya agama segi hakikat, yakni iman. Iman dan amal. Iman ini, macam mana nak tahu dia ni beriman? Itu dia. Maka dilihat pada lisan dia. Jadi menjaga lisan itu adalah tuntutan, ibaratnya menjaga iman. Kan Nabi kata, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi maknanya konsep agama, bila sebut agama, menjaga syariat, menjaga hakikat. Syariat adalah konteks suruhan agama, suruhan Islam. Yang ini tadi rukun yang 5 dan yang utama itu solat. Kita menjaganya, tiang imanuddin, tiang. Solat itu tiang agama. Dan juga iman itu dijaga dengan lisan, memperketatkan kefahaman tentang kata-kata. Nampak? Jadi apabila Allah nak berikan kita kefahaman, maka itulah kebaikan yang besar. Sebab kefahaman akan membuatkan kita berhati-hati di dalam berkata-kata, faham. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah beri lagi kita keizinan untuk duduk dalam majlis ilmu walaupun secara online, niatkan betul-benar nak menuntut ilmu. Dalam alhamdulillah, tahniah dan syabas kepada yang terus istiqamah dalam pengajian, yang baru mengikuti, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, yang baru mengikuti, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Baik, jadi kita akan menghayati, moga-moga dengan istiqamah ni Allah kurniakan kefahaman. Sebab dalam ilmu, natijah kepada ilmu itu adalah faham. Baik, pada malam ni, sebenarnya mata Allah SWT, kita nak meneruskan kajian ilmu kita dalam konteks semalam kita sentuh tentang penyaksian yang sebenar. Penyaksian yang sebenar ataupun menyaksikan ataupun membenarkan penyaksian. Kemarin kita sentuh tentang saksi palsu. Semalam kita nak penyaksian yang benar, ataupun membenarkan penyaksian itu selari, qauli, fi'li, qalbinya selari. Bagaimana selari ini? Mestilah bermulanya itu dengan kefahaman tentang kata-kata yang mana kita nak membenarkan kembali syahadah kita, kalimah thayyibah kita. Hidup ni sebenarnya mata Allah SWT adalah misi untuk membenarkan kembali apa yang telah kita ucapkan itu. Dan kita dah mengucapkan dengan mengatakan la ilaha illallah. Jadi buktikan ucapan kita itu. Dengan apa? Allah kata pertama sekali, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Puncak kepada ibadah tu sebenarnya mata Allah SWT itu adalah dengan meletakkan kembali puncak kepada ibadah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala okey. Puncak kepada ibadah itu adalah ikhlas. Bila kata ikhlas, itu lawannya apa? Lawan ikhlas itu adalah ar-riya. Riya. Jadi maknanya riya ni perbincangan tentang apa? Syirik. Jadi kemuncak kepada ibadah itu, ibadat ini kemuncaknya adalah dengan tidak menyekutukan Allah, tidak menyekutukan. Jadi maknanya apabila kita beribadah, dengan mana bermulanya ibadat, dengan kita kembali membenarkan penyaksian, kan? Contoh syarat solat. Itu kan syarat solat itu pertamanya Islam. Jadi Islam ini kan bermulanya tadi dengan apa? Syahadah. Ini Islam kan? Syahadah. Jadi syahadahnya yang mana? Itu kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Jadi nak membuktikan kalimah syahadah ini dalam konteks Islam, itu solat. Jadi orang yang tak solat, maka dia tak membuktikanlah dia bersyahadah. Clear. Clear bab tu. Baik, seterusnya, adakah dalam solat saja? Tidak. Ada perbincangan tentang iman.
Baik, dalam iman ini apakah perkaranya? Ini suruhan solat. Solat ini suruhan, suruhan. Suruhan yang utama dan selama-lamanya yang paling utama itu adalah dengan solat. Okey, dalam Islam ni suruhan Islam. Tapi suruhan iman, suruhan apa pula? Suruhan iman itu adalah percaya dan beriman, meyakini tentang tasdik bil qalbi. Ini tasdik. Membenarkan tasdik bil qalbi. Membenarkan dengan hati. Maka seruannya adalah la tusyrik billah. La tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Maka pertama kita kena buktikan kita ni orang Islam. Jangan kata Islam ni tidak perlu dibuktikan. Jangan katanya. Islam tidak perlu dibuktikan. Tak, syiar Islam itu apa? Solat. Jadi solat. Solat lagi apa? Aurat. Aurat jaga. Jaga solat, jaga aurat. Nah, ini agama lah. Agama. Disebut agama, dia Islam dan iman. Ini terzahir dengan solat dan aurat. Ini clear ni. Pilih yang beragama, agama, solat dan aurat. Banyak lagi lah, tapi yang jelas, yang syiar. Orang yang solat pasti akan jaga aurat. Suruhan ni, yang mana dosanya 24 jam. Contoh aurat, selagi tak tutup aurat, 24 jam dosanya. Selagi dia tak solat lagi, dia melambat-lambatkan solat, 24 jam dosanya. Sehinggalah dia menunaikan. Sebab tu tidak boleh melambatkan solat tanpa sebab. Sepanjang duration dia tidak solat tu, katalah, contoh Zuhur. Zuhur kata 1.33. Tak ada satu perkara yang dipanggil uzur syar'i, musyaqqah yang diizinkan agama. Tak ada. Dia malas, dia leka. Dia katalah dia solat pukul 3. Boleh lagi solat kan? Sebab asal pukul 4.40. Katalah 4.30 juga. Kata, kan? Ada masa lagi Ustaz. Tapi dia melambat-lambatkan solat tanpa ada sebab. Maka sepanjang dia melambat-lambatkan solat, dosa. Kalau tak solat terus, lagilah dosa terus sepanjang-panjang. Sama dengan aurat. Ini syiar. Aurat tu syiar. Tak bolehlah hukum Ustaz. Dia tak tutup aurat. Dia pun Islam juga. Kalau Islam tutup aurat lah. What's your problem? What's wrong with you? You orang Islam kan? Islam jaga aurat lah. Melainkan you sombong. Itu saja. Ustaz tak boleh hukum macam tu. Dah kalau tak hukum, janganlah timbulkan fitnah. Kalau you kata you nak laksanakan, laksanakan. Siapa suruh? Allah. Jadi aurat, sepanjang dia tak pakai tudung contoh ataupun dia tidak sempurnakan ketaatan, dia biar dia aurat tu ditayang, sepanjang itulah dosa. Tu punya lama dosa dia tu. Jangan bawa main. Baik. Jadi itu satu. Yang kedua, dari segi iman, jagaannya adalah lisan. Lisan ini datang dua pada lintasan hati. Lintasan hati ini dipanggil syirik khafi dan jali dengan kata-kata. Jadi lisan ini apa arahan Allah? Jangan syirik. Jangan syirik. Jangan syirik. Jadi bukti kita nak membuktikan agama ni dengan tertegak la ilaha illallah. Ini pembuktian kita. Tolong buktikan dengan solat, taurat, tolong buktikan dengan lisan yang tidak mengundang penyekutuan. Buktikan. Bangga jadi sombong lah tu Puan Atikah. Bukan tayang set lagi. Tayang apa tu? Tatu aurat hati baik. Tak boleh. Dia tidak boleh diletakkan begitu. Dia tak tutup aurat maknanya apa? Apa reason dia? Reasonnya apa? Malas.
Reasonnya apa? Belum sampai hidayah. Reasonnya apa? Tak mahu, itu saja. Tak mahu tutup. Tak mahu solat. Tak mahu jaga. Sedangkan ini suruhan. Bukannya boleh atau tak boleh. Saya tak boleh lagi lah Ustaz. No. Sama ada mahu atau tidak. Itu saja. Baik, jadi membenarkan syirik ini tugas kita ni perbincangan kita di sini. Ni perbincangan kita di sini. Solat dan aurat ni sudah asas. Ini fikih. Ini fikihnya. Jadi soalannya, berapa banyak hari ni kita mendalami lisan, memperhatikan lisan kita, memperhatikan kata-kata kita. Adakah kata-kata kita ini dilontarkan dilontarkan dengan kebenaran atau tidak? Itu saja. Sekarang ni kadang-kadang kita berkata kok suka. Jadi hidup ni menyatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, orang tak mahu buat, dia lawan Allah lah. Dia dah disuruh tapi masih tidak buat kan. Dah suruh solat, masih lambat. Maka dia nak buktikan apa? Dia nak buktikan dia boleh lambat. Disuruh tutup aurat, tidak tutup. Dia nak buktikan apa? Dia nak buktikan, hak aku lah nak tutup ni. Ni hak individu. Tanggunglah, kalau hak individu tanggunglah. Nampak? Yalah, melawan lah. Melawan Allah lah, tak suruh. Allahu Akbar. Baik. Jadi sekarang ni ikhlas. Kita nak hidup menyatakan ni misi kita. Ni maksud tujuan hidup. Maksud kita punya lisan dan perbuatan. Mesti menterjemahkan iman, menterjemahkan Islam. Menterjemahkan iman itu dengan kata-kata yang ikhlas. Kata-kata yang membesarkan Allah. Dan aurat ataupun solat ataupun Islam itu nak membesarkan suruhan Allah. That's it. Itu saja. Dan banyak lain-lainnya hukum-hukumnya akan bersamanya, bersertanya nanti. Baik, jadi kita dah faham di situ. Maka di sini, di mana berlakunya salah faham? Salah faham ni. Bila sebut salah faham, perbincangannya di bab iman. Kerana pertama, poin yang pertama, kenapa berlaku salah faham? Dalam pelbagai bentuk, apatah lagi nanti kita akan sentuh di manakah tempat yang kita akan salah faham. Baik, pertama salah faham adalah berlaku kerana kita mendapat fahaman yang salah. Ini yang batil. Fahaman yang batil atau fahaman yang salah. Menyebabkan kita akan salah faham. Kenapa wujudnya salah faham? Kerana kita mendapat fahaman yang salah, arti kata lain, tidak diberikan oleh Allah kefahaman. Oh, bahaya ni. Malah kita ada kefahaman sendiri pula. Bila Allah tak bagi, siapa boleh fahamkan? Tak ada siapa boleh fahamkan. Maka dia ada satu kefahaman dia sendiri. Berdasarkan apa? Kalau Allah tak bagi dia faham, jadi dia fahamkan berdasarkan apa sebelum ni Ustaz? Maka dia berdasarkan apa dia? Sangkaan semata-mata. Banyak berprasangka. Sangkaan semata-mata. Surah Al-An'am ayat 116. Kita dah sentuh dah bab ni. Semua malam ni kat sini dia mari balik dalil ini. Surah Al-116. Dan jikalau kamu menuruti kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, kebanyakannya akan memesongkan kita daripada Allah. Ternyata dia hanya mengikut sangkaan semata-mata. Apakah sangkaan semata-mata ini? Kerana dia hanya menilai pada keadaan yang mana yang paling jelas pengalaman. Sibuk nak belajar dengan pengalaman. Macam hebat no pengalaman dia tu. Satu. Keduanya, kebendaan. Bila perkara ini menjadi asas dalam fikiran dan hati dia, yang mana hati dia tidak dibersihkan dengan keimanan, maka dia diganggu oleh nafsu, maka percakapan dia itu bersandarkan pengalaman dan kebendaan. Dan Allah tak bagi dia kefahaman. Nah, disitulah berlakunya salah faham. Salah faham berlaku apabila dia tidak mendapat fahaman yang betul. Dia mendapat fahaman yang batil. Allahu Akbar.
Sebab tu kena minta Allahumma faqihu wa fiddin ataupun Allahumma ftah alaina, doa yang saya baca. Hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Minta Allahumma nawir qulubana binuri hidayati. Minta. Ya, tak faham maksud, mendapat fahaman. Ya, Puan Sakinah, bila kita tak faham maksud kepada lisan, jadi suruhan tak sampai, kita takkan mampu nak jadi baik. Baik pun kita tak faham. Betul, bersandarkan pengalaman. Kita banyak ikut sangkaan sebenarnya. Kita tak kaji perkataan yang kita nak nyatakan. Nampak? Jadi salah faham itu berlaku kerana kita dapat fahaman yang batil. Baik. Sebab itu bila berlakunya salah faham, dia akan apa kesan pada salah faham? Perselisihan faham lah. Perselisihan faham menyebabkan tiada kefahaman ataupun tidak sefahaman. Akhirnya kalau dalam rumah tangga berlakulah penceraian. Habis. Kalau penceraian ni berpisah. Kalau dengan Allah dia tak faham tentang Allah, maka bercerai dia dengan Allah. Jauh dia dengan Allah. Dia tak faham tentang Allah kan? Dia tak nak faham ni mesti dengan apa? Dengan ilmu lah, jalan ilmu. Dia tak ada ilmu. Contoh ya, saya bagi contoh. Dalam perkahwinan rumah tangga, mesti dengan ilmu. Betul? Nombor satu ni. Dan ini tuntutan. Talabal ilmu faridatan ali kulli muslim. Saya bagi contoh. Kenapa banyak berlakunya konflik rumah tangga? Tak payah pening-pening. Ini kadang-kadang macam-macam tip nak bagi. Pelik kita. Macam hebat-hebat benar nak bagi tip. Minta maaf cakap. Saya cakap tu terang. Siap bagi tip dalam kain pun nak cerita. Terror sangat ke cerita tu? Minta maaf cakap. Saya terpaksa cakap. Nak lapik-lapik dah tak ada masa lah nak lapik-lapik ni. Kenapa berlaku konflik dalam rumah tangga? Kerana dia tiada ilmu rumah tangga. Tak ada. Ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu apa dia? Agama. Dia tak ada ilmu agama. Sebab ini Nabi suruh. Orang lelaki, orang lelaki, orang lelaki. Ni sekali sebut orang lelaki, orang lelaki, orang lelaki. Anda kena cerewet dalam memilih isteri. Habis Ustaz dah kahwin Ustaz. Ambil tip ni. Ni tip lah ni. Ini pun tip daripada Nabi. Kalau nak kahwin lagi, cerewet sikit pilih. Jangan main sambar dia. Ikut suka. Ikut agama. Kena ada ilmu agama. Lelaki kena ada ilmu untuk menilai agama ataupun melihat agama. Tak ada ilmu agama. Kahwin ikut suka. Konflik lah. Apa itu agama? Bincang tadi. Dia nampak. Dia jaga solat. Dia jaga aurat. Dia jaga apa? Solat, aurat dan lisan. Ini lisan tak jaga kan? Kita banyak muja-muja kan? Kahwin ni puja isteri, puja bini, puja laki, puja je. Ilmu tak ada. Itu jadi rumah tangga huru-hara. Ilmu agama tak ada. Lepas tu cari jalan tak mana-mana cari. Nak carilah, nak mantapkan hubungan seks lah. Allahu Akbar. Saya cukup marah betul cerita benda-benda yang Allah dah sulitkan dia public kan. Cuma saya tak sentuh lah. Saya, dalam kuliah saya lah ceramah ni. Saya tak tegur direct lah kat orang tu. Awak tak faham carilah ilmu. Janganlah mandai-mandai. Mengajar. Nak pula yang pernah berlaku konflik rumah tangga. Belajarlah balik. Jangan malulah. Jangan duk pandai-pandai belajar pada pengalaman mencerai tu. Udah-udahlah. Belajar. Punca salah faham sebab dapat fahaman yang salah. Pilih yang beragama. Orang lelaki wajib pilih yang beragama. Nabi dah ajar dah. Lidiniha.
Bukan lima liha dengan harta, di jama liha dengan kecantikan, linasabiha dengan keturunan. Nabi dah suruh pilih yang beragama. Kenapa lelaki tak nak pilih yang beragama? Sebab dia pun tak tahu nak nilai agama macam mana. Habis Ustaz dah kahwin ni Ustaz, macam mana bagi agama kat isteri sekarang ni? Didik dia dengan agama, suruh jaga solat, suruh jaga aurat, suruh jaga lisan. Jangan banyak cerita dah. Ini kadang-kadang mulut kadang-kadang bam cakap, main sedap cakap. Ikut dia nak cakap apa. Asal risau cakap. Tak nak cari jalan, carilah jalan. Atau tak ada duit, jangan sebut tak ada rezeki. Belajar. Kalau dah tahu kahwin dulu tak ada ilmu, cari ilmu lah. Ustaz nak kahwin lagi, sila kahwin lagi. Tapi cari yang beragama, jangan cari yang merana. Ni cari yang merana, yang duka lara. Lepas tu kita kahwin dengan dia. Kita ingatkan dia nak agama. Rupanya dia tak nak agama, dia nak kita je. Bila dia nak kita je, tu mulalah main tarik hurung sana, hurung sini. Usung sana, usung sini. Dua-dua merajuk, pergi nombor 3. Ini pengajian apa macam ni? Ustaz, saya nak bagi agama dekat dia. Didik dia. Bukan bermaksud yang tak ada agama. Ni maksudnya yang nak agama. Pastikan, mandatory. Orang perempuan wajib beragama. Ingat, jangan duk sibuk kata, nak cari lelaki yang beragama. Anda wajib ada agama. Kalau anda nak dipilih oleh orang agama. Jangan anda duk perasan. Sebab wajib memilih yang beragama. Agama nombor 1. Jangan sibuk duduk tak buat apa-apa, tunggu lelaki yang beragama turun datang. Tak. Lelaki beragama akan pilih perempuan yang beragama. Kalau dia ni tak nak agama, jangan pilih. Nabi kata dah, nampak? Buat beban dia nanti. Berubah tak nak, apa tak nak, semua tak nak. Untuk apa kahwin? Untuk apa kahwin? Orang lelaki sekarang tahu nak cantik, kenalah. Sibuk cari rezeki ya Puan Nurul. Sibuk cari rezeki, sibuk cari duit. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang perempuan wajib beragama. Orang perempuan wajib pilih. Bukan orang perempuan wajib pilih agama. Orang perempuan wajib ada agama supaya dipilih oleh lelaki yang beragama. Sebab yang memilih lelaki. Seruan itu kepada lelaki. Nampak? Seruan memilih pasangan tu pada lelaki. Lelaki kena ada ilmu memilih. Ni tak tahu suka je. Asal suka jalan. Lepas tu Allahu Akbar. Hara jadinya. Sudah pastilah sama-sama sebelum tu. Bila sebelum tu lelaki sekarang ni kalau dah kahwin kena cari ilmu agama lah. Sebab saya nak bagi tahu konflik berlaku kerana tak ada ilmu agama. Ilmu agama ni bermula dengan ilmu apa? Ilmu mengenal akidah. Kita dah nafikan belum? La ni. Tiada sayang pada isteri. Dah buat ke belum? Tiada sayang pada suami. Duk menangis nak berebut kasih sayang. Dah kahwin punya lama. Masih berebut kasih sayang. Masih cemburu buta lagi. Nampak tidak? Nampak sangat? Tak ada pada agama. Masih lagi mulut kadang-kadang main sedap lepas ya. Dekat suami tak berjaga cakap. Kok suka. Buat suka-suka. Allahu Akbar. Sekarang ni didik. Ustaz, sekarang ni dah sedar. Mantapkan balik. Nafikan, belajar. La. Tiada sayang pada saya. Jangan duk perasan dah. Tiada sayang pada saya, sayang pada Allah. Rumah tangga cerita tentang iman. Surah Ar-Rum ayat 21. Rumah tangga cerita tentang iman. Jangan duk perasan nampak diri je. Rumah tangga nak menyatakan kebesaran Allah. Nak menyatakan kebesaran kasih sayang Allah. Bukan nak berebut kasih sayang. Bukan nak menagih kasih sayang. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak berubat pun kena buat kedah. Mestilah sama. Ini saya nak bagi contoh. Nampak? Ini kadang-kadang perempuan pun menunggu je. Lepas tu, bila perempuan tak ada agama, dia sibuk menyalahkan suami.
Mana perempuan yang suka menyalahkan suami, perempuan tu tak ada agama. Oh, macam tu ya Ustaz. Ya, agama tak ajar salah menyalah. Habis Ustaz, kalau lelaki salahkan isteri juga sama, 2 kali 5. Bila masing-masing tak ada agama, sebab agama mendidik kita akidah. Akidah mendidik rasa bersalah. Tak sempat nak menyalah. Akidah kan? Nampak tak punca salah faham kat mana sekarang ni? Sebab dia dapat fahaman yang salah. Dia tak dapat fahaman yang betul tentang kahwin. Yang tahu kahwin ni nak ada pasangan, tak nak kesunyian. Itu je reti. Lepas tu, nak ada zuriat. Lagi? Nak ada ialah orang lain pun seronok juga. Seronok lah Ustaz. Seronok lah. Ada orang teman, ada orang suap makan, ada orang macam-macam lah. Setakat itu je. Kalau setakat itu, apa beza kita dengan haiwan? Tu cakap ada haiwan. Lapik sikit. Kalau sekadar nak berpasangan itu, haiwan pun berpasangan. Apa bezanya kita dengan haiwan? Bezanya adalah kita ni menyatakan kebesaran Allah. Kita ada akal. Allah bagi untuk menyatakan kebesaran Allah. Rasa bersalah. Bila tak ada kefahaman ini, sibuk salah menyalah. Isteri tak habis-habis, menyalah je kerja. Lepas tu meminta. Menyalah, meminta. Menyalah, meminta. Orang ada agama tak meminta-minta. Orang ada agama tak salah menyalah. Orang agama ada Allah. Dia tahu kat mana nak minta. Dia minta dekat Allah. Dia tahu dia salah. Jadi bertaubat dengan Allah. Selesai tak masalah? Selesailah. Selebihnya buatlah kerja apa yang Allah suruh. Apa masalah? Masalahnya tak faham. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalam konteks ini, dalam konteks nampak tak? Bila tak ada ilmu, tak ada agama. Inilah dia tadi. Ilmu tak ada ni. Lepas tu mengajar ilmunya pelik-pelik pula. Ilmu lah nak pikat suami lah, ilmu nak bagi mantap hubungan lah, ilmu nak inilah, ilmu nak bagi hubungan kelamin sedap lah. Oi, geramnya dia, ya Allah. Rahim ni saya cerita sikit lah. Orang perempuan dimuliakan kerana rahim. Ingat sikit. Daripada rahim inilah keluarnya zuriat. Jadi jangan buat main cerita pasal rahim ni. Jangan buat main cerita. Saya cukup pantang cerita benda-benda macam ni di publicity kan. Walaupun ini ada dalam agama kaedahnya. Nabi buat kaedah-kaedahnya. Nabi ajar. Tapi jangan di publicity kan. Rahim ibu. Di situ duduknya tak apalah ilmu kan. Di sini duduknya yang dipanggil kemaluan. Kemaluan ni untuk malulah. Al-haya'u, orang perempuan. Malulah dengan rahim, dengan Allah. Orang lelaki pun malulah dengan Allah ketika nak mengambil nikmat ini. Tak kerti malu. Dah dapat bergaduh. Dah dapat nikmat rahim ni bergaduh. Lepas tu cari jalan pula tu. Nak sedap rumah tangga, nak sedap ni, ingatkan dengan Allah. Dengan ubat. Dengan ubat, dengan tip-tip posisi-posisi yang mengarut kadang-kadang tu. Saya cakap, ini apa cerita ni? Subhanallah. Ingatkan, nak balik cerita tentang rahim ini. Siapa mengenal balik. Kerana dari rahim inilah datangnya surat. Bukan dari ibu, dari rahim ibu. Rahim ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab tu Allah angkat wanita. Bukan wanita diangkat kerana fizikalnya. Yang mana sebelum kedatangan Islam, wanita tidak dipandang oleh orang yang tiada ilmu agama. Yang dipandang ini kerana orang agama. Orang agama yang angkat martabat wanita. Kerana pada agama itu cerita tentang Allah. Pada wanita ada nama Allah. Faham? Jadi orang perempuan, janganlah murahkan diri anda itu. Marah ni. Jangan murahkan diri anda dengan benda yang hilang nilai. Dekatkan diri dengan Allah. Orang perempuan tak ada jalan lain. Dekatkan diri dengan Allah. Orang perempuan, wanita, itu dimuliakan oleh Allah dengan membawa sifat Allah Ta'ala Rahim.
Diletakkan kepada kemaluan. Malu dengan Allah patutnya. Sebab tu rahim tu tempat kemaluan. Faham? Ni tak malu. Suami pun ambil tak malu. Dia dah dapat celanya isteri tu. Isteri pun sama. Bila dah dapat cela suami. Ini nama tak faham. Ada pula bagi tahu, Ustaz, bila dah bergaduh lagi sedap. Siapa kata? Hanya ikut nafsu je tu. Kena faham perkara ni. Nak sangat ajar pendidikan hubungan intim kan? Ni saya ajar terang. Kan kadang kita pun pening cara mengajar. Apa la ilaha illallah. Salah faham. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kena tegas sebab ini melibatkan salah faham. Kerana dibiarkan salah faham ini, akhirnya berlakunya kerosakan demi kerosakan. Kerosakan demi kerosakan. Ni bagi tahu ni malam ni. Jadi saya kena tegas dalam bab ni. Ni bab akidah ni. Sebab tu rahim ni jangan cerita bab malu-malu. Cerita bab ni termalu-malu, tersipu-sipu. Kita bukan cerita pasal aurat. Kita cerita tentang kebenaran. Rahim ibu. Berapa ramai perempuan sedar rahim ibu. Berapa ramai lelaki memuliakan wanita itu kerana ada rahim pada diri dia. Bukan mulia sebab dia ini, dia pandai masak ustaz, dia pandai belai, dia kata-katanya indah, dialah satu-satunya wanita yang ada di planet maring ini. Cakap kadang-kadang. Cuba cakap dengan kefahaman agama. Kalau tak kerti, belajar. Belajar. Mulianya wanita itu adalah kerana rahim. Allah jaga wanita ni. Jadi lelaki wajib jaga. Jangan hina mereka. Aurat mereka jaga baik-baik. Jangan mudah-mudah tayang mereka. Kerana pada wanita ini ada satu perkara yang sangat agung. Apa dia? Rahim. Bila Allah dah bagi rahim ini padanya itu, Allah dekatkan pula dengan kemaluan. Allah letak padanya itu kemaluan, ada rahim, ada zuriat. Jadi orang perempuan kena malu kerana ada sifat Allah di situ. Ada rahim, jaga. Orang lelaki pun kena malu dengan Allah. Allah bagi free nikmat tu. Tiba-tiba datang manusia yang tak faham ni, duk argue. Tak sedap lah, apalah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ni bab akidah. Ni tak ada ya, ni bagi akidah. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak kemuliaan tu di mana? Kenapa kena muliakan ibu? Kenapa kena muliakan isteri? Kenapa? Kerana seorang isteri itu adalah seorang ibu juga. Kalau tidak dia pun ibu, maknanya Allah bagi ujian, tidak mampu melahirkan, dia tidak jadi ibu. Ingat, padanya masih ada rahim. Jadi janganlah sewenang-wenangnya kita merosakkan diri, orang perempuan menghinakan diri ke lembah dunia, serah diri pada dunia, buka aurat, tak jaga solat, tak jaga iman. Allah dah muliakan dia. Dan kerana ni minta maaf banyak, kerana ini jugalah perempuan akan dihina kembali. Hanya jadi bahan, public property. Bahan memuaskan nafsu semata-mata. Habis. Kerana wanita, apabila dia tidak serahkan diri daripada Allah, dia akan dicampakkan kepada manusia. Di mana mulianya wanita kalau tanpa Allah? Tak ada. Dia hanya jadi tempat memuaskan nafsu. Sebab itu, jangan terkejut. Orang kata, lepas bergaduh lagi seronok ustaz. Puaskan nafsu je lah. Tak ada nilai. Value tak ada. Time gaduh, sungguh-sungguh gaduh. Time nak, lupa semua. Apa cerita? Malam ni, cerita tentang kebesaran Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jaga perkara ni baik-baik. Jadi berbalik tadi apa? Ini salah satu. Bila kita salah faham dalam mentafsirkan kehidupan, apatah lagi salah faham dalam meletakkan kata-kata mulianya wanita itu dengan apa? Kita tak faham cakap. Kita minta dimuliakan kerana kita ni letih melahirkan, kita ni begitu, kita ni begini, buat kerja rumah. Itu masih mudah. Masih Allah kata, bukan sebab itu kamu dimuliakan. Tapi muliakanlah kerana kejadiannya pada wanita itu ada satu sifat yang tidak ada pada makhluk lain. Hanya wanita je ada. Itulah rahim. Hebat tak wanita? Hebat kan? Siapa kata kita ni tentang wanita? Sikit saya muliakan wanita tau.
dengan cara yang benar. Tapi jangan hinakan diri balik kerana dunia. Jangan hinakan balik kerana dunia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebab tu kena jaga aurat. Jaga aurat, malulah. Malu dengan Allah. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian pada iman. Ha? Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, bila kita rungkai kembali kefahaman ini, barulah kita letakkan kembali kedudukan perbincangan ini pada perbincangan yang hak. Bukan mencari kesian, cerita tentang perasaan wanita, kesedihan dan air mata. Udah tu. Kita tak ada masa dah. Dunia nak kiamat dah. Dunia nak kiamat. Dunia nak kiamat dah. Jadi kita tak ada masa nak duduk dengan sangkaan, tak ada masa nak duduk dengan pengalaman kita yang mungkin menghancurkan kita. Kita dah tak ada masa. Kita running out of time. Dunia ni sangat singkat dah sekarang ni. Kenapa kita masih lagi sibuk dengan ketidakkefahaman kita, perselisihan faham kita. Nampak? Jadi ingat, memang wanita memang hebat jika dia beriman. Kerana yang memuliakan, yang menyebabkan wanita hebat itu kerana iman, bukan kerana lain. Allahu Akbar. Benar, tak ada. Nah, tu surah Ar-Rum ayat 21. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi sedang jemaah, sedang penonton yang dimuliakan Allah SWT. Khair. Nampak clear dah? Clear, nampak? Jadi kita buat balik. Pertama tadi, salah faham ini berlaku apabila fahaman yang batil. Kita dapat fahaman yang salah. Fahaman yang salah. Kemudian, kenapa berlaku fahaman yang salah? Sebab Allah tidak berikan dia kefahaman. Macam malam ni, alhamdulillah. Nampak? Allah bukakan kefahaman. Tak sedar. Ya Allah, ada rahim pada aku ni, ya Allah. Jadi bila ada rahim, tolonglah jadinya lembut. Wanita tidak jadikan menjadi keras. Sebab tu wanita tidak dijadikan itu sifatnya keras. Bangga jadi wanita keras. Jangan. Lawan. Ni lawan fitrah kejadian. Orang lelaki pula dijadikan tegas kerana nak melindungi yang lembut. Kalau dia pun lembut patah juga, jenuhlah kita. Nampak? Jadi kena faham. Allah bagi faham. Okay. Dan jangan ikut sangkaan. Sangkaan semata-mata kita sentuh dah bab ini. Yakni jangan ikut keadaan, jangan ikut kebendaan, keadaan pengalaman. Kalau kita pernah dikecewakan berkali-kali, cek kenapa. Jangan duk bawa pengalaman tu ke depan. Jangan bawa pengalaman, don't carry forward pengalaman. Pengalaman ada yang boleh pakai, ada yang tak boleh pakai. Senang cerita, simpan dulu pengalaman itu. Cari kebenaran. Cari kebenaran. Baik, kemudian di situlah apabila berlakunya ketidakfahaman itu, berlakulah perselisihan faham, maka tiada kefahaman, tidak sefahaman, berlakulah penceraian. Itu je lah, penceraian dari sudut rumah tangga, penceraian kita dengan perniagaan. Itulah penceraian ni, bukan pada rumah tangga dia bercerai, berpisah. Elok-elok berniaga partner, berpisah. Sebab apa? Tak sepahaman. Ingatkan dapat duit banyak, dia faham lah. Berebut-berebut pula, tak faham. Makin banyak duit, makin tak sepahaman. Apa cerita? Sebab dia tak dapat fahaman yang betul. Dia nampak dia je. Nampak dia tak? Angkatlah tong gas tu, tak ada masalah pun. Tapi janganlah berbangga dengan diri sebagai wanita boleh jadi buat apa yang lelaki buat. Dah Allah letakkan wanita itu pada tempat yang lembut. So terimalah kelembutan itu. Tak payah ubahlah. Jangan ubah, jangan mana-mana ubah. Nampak? Jadi balik tadi penceraian. Dia kesan kepada perselisihan faham itu penceraian berlaku dalam organisasi, ketidakfahaman yang berlaku sebab tak mendapat fahaman yang benar. Sebagai contoh, kita bagi contoh dalam rumah tangga, konflik penceraian yang berlaku kerana tiada kefahaman, tiada ilmu,
Apakah yang mengemudi suatu rumah tangga? Ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Habis Ustaz yang tak ada agama bahagia je. Tengok je lah. Tu je lah nak tengok betul bahagia, wallahu alam. Tiada agama, tiada bahagia tanpa agama. Yang ada tu seronok bukan bahagia. Seronok boleh buat apa-apa je. Agama itu ketenangan. Bahagia itu pada jiwa. Seronok itu pada macam-macam benda lah. Boleh seronok. Piknik sana, piknik sini, jalan sana, jalan sini, makan sana, makan sini. Tak payah belajar ilmu agama pun tak apa. Kalau tak nak cari bahagia, cari seronok, tak payah belajar agama. Nak seronok, belajar. Pergi-pergi. Apa nak bayar belajar tip sana, tip sini, top sana, top. Tip macam-macam lah. Macam-macam perkataan lah boleh. Pergi. Nak puaskan perasaan tu, ikut. Tak payah agama, tak apa. Agama ni nak membawa bahagia. Sebab dalam yang diperlukan dalam rumah tangga tu bahagia. Kita takkan seronok sampai ke sudah. Tengah kuat tenaga bolehlah seronok. Tiba waktu yang tak boleh nak seronok, nak apa pula? Dia telah sedih, dia dah kecewa. Itulah nanti jadi macam dibuang seperti sampah, dilayan seperti sepah. Habis madu sepah dibuang, Ustaz. Dah awak nak mencari seronok je. Ingat seronok tu sampai ke sudah ke? Tak ada. Seronok ada limitation. Tapi bahagia tanpa had. Bahagia tanpa perlukan tenaga yang banyak. Bahagia dengan duduk, zikrullah, muhasabah, lakukan ketaatan dengan ikhlas, bahagia. Tak perlu pun nak pergi ke sana ke sini, ke sana ke sini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nampak? Rumah tangga tak jaga solat. Banyak puan mawar berduri bukan saja tak jaga solat. Ni tak jaga agama. Sebab tu pilih yang beragama. Tak jaga solat, tak jaga aurat, tak jaga lisan. Ni rumah tangga. Tak jaga 3 perkara ni. Hancus. Cari yang beragama. Dah jumpa isteri sekarang ni, didik agama pada dia. Nak kahwin lagi, cari yang beragama. Oh, tak boleh didik yang pertama, cari yang kedua. Cari apa? Cari penyakit. Cari yang beragama. Orang yang beragama, dia tak ada banyak cerita. Orang yang beragama, dia tak mencari salah. Sebab agama tidak mengajar untuk mencari salah. Agama mengajar untuk rasa bersalah. Rasa bersalah, suami rasa bersalah, biarkan isteri seorang, kadang-kadang tidak dijaga, rasa bersalah. Agama mengajar tengok isteri, ya Allah, isteri aku ni, ya Allah, takkan nak biarkan macam ni, rasa bersalah. Agama. Dan isteri pun rasa bersalah dengan suami. Banyak rasa bersalah, bang, saya ni bang, banyak lagi saya tak buat dengan abang ni bang, rasa bersalah saya ni bang. Patutnya bukan tanya suami, apa abang nak buat dengan saya? Selama abang hidup dengan saya, satu apa pun tak ada, habis pahala. Nabi kata, habis lebur. Dia agiu pula tu buat list. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair, itu kefahaman. Punca berlaku salah faham, dah tahu kan? Tidak, kerana dia mengikut perkara yang mendapat fahaman yang salah. Kerana dia ikut kebendaan, sangkaan. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Penerimaan salah faham akan melayan agama lah yang melayakan. Dia itu salah faham dalam agama, sendiri yang salah faham kerana ada isu. Okey, baik. Ustaz, okey, terus sikit dan sebelum kita buat kesimpulan. Nak habis dah. Okey. Baik. Di manakah letaknya kefahaman? Faham di mana? Di hati. Faham duduk di mana? Di hati. Antara punca tak dapat kefahaman kerana hati sedang sakit. Yang lagi bahaya, hati itu mati. Sebab itu dalam proses pembelajaran dan pengajaran, itu mestilah proses yang menjadi keutamaan itu adalah penyucian hati.
Baik, penyucian hati ini mesti berlaku setiap hari, atau setiap waktu. Dengan apa penyucian hati ini berlaku? Apabila kita mengembalikan hati ini kepada perbincangan nafi. Perbincangan apa tentang apa? Nafi, isbat. Nafi, isbat. La ilaha illallah. Ini yang Nabi kata. Kena menyucikan, sebab sebelum ini mungkin kita duduk pada hati yang ada dunia. Sebab tu kita banyak menghancurkan balik kefahaman dunia pada hati. Awak dulu tak faham, tiba-tiba hati tidak digunakan. Tiba-tiba nak kahwin. Contoh, saya bagi contoh kahwin lagi senang faham, insyaAllah. Jadi kahwin sebab nafsu. Bukan kahwin dua je nafsu, kahwin satu pun nafsu. Sebab apa? Sebab seronok. Sebab suka. Ni je min. Bila seronok suka, makna sebab nafsu, bukan sebab iman. Maka bila dia kahwin, dia tumpukan dua ni, seronok suka, seronok suka, seronok suka. Apa jadi pada hati? Sakitlah. Hati jadi sakit. Hati sudah jadi sakit. Bila hati sudah jadi sakit, sungguh masa untuk disakitkan lagi hati itu dengan pergaduhan. Bila timbulnya pergaduhan dengan pergaduhan, sakit hati saya ni. Memanglah dah berapa lama kita hidup dengan seronok ni. Sebab tu kena bersihkan balik. Banyak bersihkan dengan nafi. La ilaha illallah. Nafi balik. Nafi. Tu dia. Sebab tu menafi. Jangan sampai nampak diri dulu. Masa kahwin nampak diri. Masa meniaga nampak diri. Nampak diri je lah. Aku boleh. Semalam kita dah belajar tentang mahu dengan nak. Mahu dengan tak mahu. Boleh dengan tak boleh. Mampu pun sebenarnya bukan atas kita. Saya tak mampu lah Ustaz kahwin. Mampu samalah dengan boleh. Jadi bukannya tak mampu atau tak boleh. Sekarang ni mahu atau tak. Itu je, mahu atau tak mahu. Bila kita mahu, maka akan datang mampu. Mahu dulu, baru datang mampu. Dulu kita mahu kahwin. Betul lah mahu kahwin. Daripada tak ada duit tu kan ada duit lepas pada tu. Boleh pula cari duit sikit-sikit. Nah, sebab mahu. Bila ada kemahuan di sini, apatah lagi kemahuan yang didorong dengan iman. Ini yang paling penting. Iman mendorong kemahuan. Dia tidak boleh mahu saja. Kalau mahu saja, kalau tak ada iman, dia akan jadi lemah balik. Tak boleh. Dia kena mahu dengan kesedaran. Sepenuh hati. Maka datang mampu. Ingat, mampu tak mampu bukan atas kita. Boleh tak boleh bukan atas kita. Mampu tak mampu atas Allah. Allah mampukan. Allah bolehkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Bila mahu baru mampu. Ni kahwin pun tak mampu. Ni belum apa-apa lagi dah condemn kawan. Janganlah isteri-isteri. Suka ni suami pun jaga lisan. Jangan suka condemn. Jangan kita condemn ataupun kita perkataannya meremehkan. Kita suka meremehkan pasangan kita tanpa sedar. Apatah lagi kalau bab-bab nak amal ni. Meremehkan je. Ini satu perkara yang bersalahan dengan agama. Janganlah kalau tak suka, janganlah sampai meremehkan. Ada kadang-kadang tak suka, tapi tu suka balik. Tapi dah meremehkan, dah malu. Nak selamat, janganlah kita meremehkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhtiar untuk mahu, usahakan supaya jadi boleh. Betul ke? Boleh itu bukan atas kita, Tuan Muhammad Nazri. Boleh tak boleh, kita ikhtiar. Mahu tu ikhtiar lah. Bila mahu. Mahu ni, kemahuan. Mahu itu adalah ikhtiar lah. Sebab mahu ni perlukan tenaga. Ni ikhtiar tu tenaga lah. Mahu ni dia duduk pada kehendak sebenarnya. Cuma kehendak kita ni mahu pada apa?
Tu akan ditanya. Dan mahu ni mesti dibimbing dengan iman. Okay, mahu. Jangan nampak diri. Kemahuan yang didorong oleh kefahaman yang benar. Bila mahu ni sepenuh hati. Itu dengan iman lah. Sepenuh hati. Maka datanglah boleh. Atau mampu. Sebab ini letak pada kalimah la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ni sampai ke sudah kita tak mampu. Sampai sudah kita la haula wala quwata ni, kuat ni, mampu, boleh. Tak ada. Kita tak boleh. Tak boleh. Ustaz nak kahwin, tak boleh. Tak boleh. You tak ada kebolehan pun. Tak ada. Sampai bila? Sampai Allah berikan. Okay. Mau itu kehendak sepenuh hati dengan keimanan. Ya, mau itu dibimbing dengan iman. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dah tahu dah punca berlakunya salah faham. Baik. Jadi apa pun topiknya, kita pakat bagi dorongan pada kawan-kawan yang nak bermadu. Ni apa hal pula tajuk bermadu ni, Puan Atikah ni. Awaklah bermadu dulu. Habis cerita. Dia nak bagi dorongan, bermadu dulu. Macam contoh saya, kita buat dulu, praktis dulu. Kemudian ajak, jangan main-main. Ni ngajak bagi sokongan, tahu diri pun tak buat, macam mana? Saya sokong je lah Ustaz, buat tidak. Jangan cakap apa-apa, diam je. Ni contoh macam saya lah, bercakap-bercakap lah Ustaz, buat pun tidak, cakap dia lebih. Jangan. So kita kena buat, cakap dan buat. Bila kita cakap dan kita kena buat, barulah dia qauli, fa'li, buat pula dengan dari hati, sepenuh hati. Qalbi, qauli, fa'li. Baru betul. Tiba-tiba nak kempen, nak bermadu tu, faham? Saya yang bermadu pun tak kempen. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira cukup setakat tu dulu. Habis dah kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cakap dan buat, itu je. Cakap dan buat. Tapi ada tahu, kadang-kadang orang minta nasihat. Ada orang tu bagi nasihat, kalau boleh tak payah buat lah. Kenapa pula? Saya takkan suruh orang tak payah buat. Sebab ni amalan kan, kenapa kita nak menghalang amalan seseorang? Sebab tu kena tanya orang yang benar. Kita tanya orang yang buat. Dia buat pula, buat yang berjaya. Bukan buat yang penuh dengan kecewa. Buat juga. Tapi buat tak ikut seperti apa yang dia cakap. Atau buat tak ikut sepenuh hati dia. Pun tak boleh juga. Buat. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kena faham lah. Nampak kan? Orang pun ramai tak tahu. Ya ke Ustaz Madu nampak? Ada. Yang tahu-tahulah. Yang tak faham sudah. Yang diam. Yang faham-faham. Yang tak faham sudah. Buat tahu sudah. Sebab tu kita bercakap daripada kebenaran, bukan pengalaman. Nak kebenaran, dia kena melakukan. Baru nampak kebenaran. Bukan kita belajar pada pengalaman. Kita kena duduk dalam amalan itu. Kemudian kita describe. Kita minta Allah Ta'ala bukakan. Nampak nanti. Allah ajar satu-satu. Terutama dalam bab wanita ni. Itu hari saya dah bagi kan. Tapi saya tak buka lagi macam nak mendidik wanita kan. Nantilah. Tiba masa nanti saya ceritalah. Wah, masa ni belum lagi nak cerita. InsyaAllah. Baik, jadi sebenarnya mata Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bercakap ni kemudian bukan pengalaman. Bercakap, ya. Cara tu kita olah, kita kupas tu. Kena hati-hati. Tengok, kita cakap pun tak ada nak bias. Ini kalau cakap kan mesti bias. Jangan bawa joke.
benda-benda yang tegas jangan diletakkan sebagai permainan. Sebab contoh kahwin dua madu ni bendanya serius. Jangan buat nyanyi, cukuplah dengan cerita Piramli buat nyanyi. Kalau dua-dua merajuk, tiba saya tak buat nyanyi, saya buat tegan. Nak ke tak nak? Mampu tak mampu? Setakat peli-peli, setakat nak kemping-kemping macam tu tak payah cakap. Kalau setakat buat lepas tu gaduh, tak payah buat. Nak buat betul-betul. Kalau tak buat, tak mampu, belajar. Jangan. Sebab ada benda kita boleh gurau, ada benda tak boleh. Bab ini, bab akidah. Perkahwinan bukan satu gurauan. Perkahwinan bukan satu gurauan. Walaupun dalam tu penuh dengan gurauan nanti. Pahala nak bergurau dengan isteri, bergurau lah. Tapi perkahwinan bukan gurauan. Bukan dah kecewa cari lain. Kecewa cari lain. Ingat macam tukar baju ke? Jangan. Buat betul-betul. Sebab dia melibatkan nama Tuhan, nama Allah. Kita kena jaga benda tu. Jangan main-main. Benda-bendanya akidah jangan buat main. Sebab itulah datangnya kejayaan. Bila kita serius, kita kadang-kadang bab dunia pandai kita nak tegas. Oh, bab ni saya pantang. Oh, bab ni saya tegas. Punctual, sharp. Saya meeting, sharp. Oh, cakap. Tapi bab agama, lembik. Orang nampak tegas dan berjaya. Kalau nak berjaya pada agama, tegaslah. Dunia tegas-tegas nanti pecah. Orang yang tegas-tegas dunia ni orang menyampah. Straight betul lah dia ni. Cerewet betul lah. Tak percaya, cuba buat. Cuba buat dunia tu tegas. Tengok ni. Orang menyampah ni. Tapi tengok agama kalau tegas. Orang akan nampak izzah dia. Allah angkat dia. Sebab kita nampak serius pada agama. Agamalah kita kena serius. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, saya kira cukup setakat tu dulu perbincangan kita pada malam ini. Alhamdulillah. Kita akan sambung lagi siri yang seterusnya pada esok malam insyaAllah. Masih dalam perbincangan punca salah faham di dalam percakapan dan perkataan kita ni sehari-hari. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Allah berikan kita istiqamah. Saya seru pada semua yang menonton, istiqamahlah dalam menuntut ilmu. Walaupun penyampaian, kata-kata, perbincangan ni perbincangan yang hardcore sikit, yang teras. Kita pergi pada teras dia. Memang bila teras ni kadang-kadang agak keras sikit, agak tegas sikit. Tapi anggaplah itu sebagai penyucian. Anggaplah masuk kelas ni niat untuk menyucikan kembali perkara-perkara yang mungkin selama ni tak jumpa jalan tempat cuci. Jadi duduk dalam ni kita sental bagi habis. Saya bercakap, saya pun bercakap pada diri saya juga. Bukan kata bercakap untuk cakap pada siapa-siapa. Saya tak ada menuju pada siapa-siapa. Kita bercakap atas dasar kebenaran. Kita tidak berpihak nak kenakan mana-mana pihak. Tidak. Tak ada pun menyokong mana-mana pihak. Kerana kita berpihak pada kebenaran sahaja semata-mata. Baik, cukup setakat itu dulu. Terima kasih banyak. Mohon ampun, mohon maaf di atas segala kekurangan. Terkasar kata, terkurang bicara dalam penyampaian. Baik, sidang jemaah mata Allah SWT, sedikit pengumuman. Jadi, saya akan buat program 31 bulan ni. Right Merdeka. Merdeka Right. Right Merdeka. Right tu jannah. Tu dia. Untuk pergi kuliah di Seremban. Jadi siapa yang dalam ni yang ada motor berkuasa tinggi itu, marilah PM saya. Dan kita nak buat grup Khalifah Bikers. Khalifah Bikers semata-mata untuk kita menterjemahkan manfaat daripada nikmat dunia yang kecil Allah bagi ni. Kita nak gunakan ke jalan agama. Jadi insyaAllah ada yang dah inbox saya tu, terima kasih. Jadi yang mana yang nak bersama dengan saya, PM saya akan masukkan dalam grup Khalifah Bikers. Grup tu pun untuk just makluman saja. Dia tak ada special group. Saya ada orang inbox saya, Ustaz buatlah grup, tak ada. Saya tak ada nak buat grup. Sebab kita tak ada nak buat speciality tak ada. Kita terbuka je insyaAllah. Siapa yang ada apa-apa urusan boleh direct je. Lepas tu kalau nak tunggu reply, tunggulah. Sabarlah sikit. Kalau lambatlah ya. Okey, baik. Yang kedua, untuk program kita pada 16 bulan 9 ni insyaAllah, saya berhasil yang mana dah inbox dah PM saya tu, saya alert walaupun saya tak reply. InsyaAllah kita punya ada tempatnya sangat terhad. Dan kita dah ubah tempat Kita dah ubah tempat. Saya dah survey balik masjid, rupanya dari segi tempat hanya dibenarkan untuk kuliah saja dan kuliah duha. Seminar dan terbuka untuk publik masih belum lagi mana-mana tempat. Jadi saya ubah di Palmain Selangor, Shah Alam. Di Palmain Shah Alam, di situ ada surau juga. Jadi tempat kapasiti kita hanya terhad pada 75 orang saja. Jadi siapa cepat dia dapatlah. Kalau dah penuh kita akan buat second batch. Second batch nanti. InsyaAllah, don't worry. Ada pun yang tak dapat datang, subscribe untuk mengikuti secara online nanti ya. 16 bulan 9 tu ada 2 sesi. Sesi pagi dan sesi petang. Sesi pagi kelas intensif kehidupan.
sesi petang mukmin niaga. Ini apa? Jadual dia, tentatif dan itinerary dia saya belum keluarkan, nanti saya akan maklumkan. Terima kasih kepada yang dah menyatakan minat untuk bersama. Saya akan respon nanti insya-Allah. Tunggu saya update. Okey, itu saja. Itu makluman selingan. Jadi terima kasih lagi sekali. Istiqamah dalam pengajian. Berjumpa kita pada siri yang seterusnya pada besok malam. InsyaAllah. Jika tak ada arah melintang. Kalau lambat pun mungkin saya akan maklumkan macam tadi. Pukul 10.30. Itu saja. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah pilih kita semua. InsyaAllah. Untuk istiqamah dalam amal dan ketaatan. Kita dipilih oleh Allah. Masuk dalam syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih, farah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.